Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber yang aku sayang. Kita berjumpa lagi dalam video aku mengenai seperti yang korang dah tengok ni, tajuk dan thumbnail ya. Jom kita bahas. Adakah pihak kerajaan akan memberi pakej ransangan tambahan sekiranya berlaku gelombang wabak COVID-19 yang ketiga ya? Jadi dekat sini aku nak terangkan bahawa ada kenyataan daripada Menteri Kewangan sendiri yang mengatakan tiada keperluan tiada keperluan untuk mengadakan apa-apa pakej ransangan tambahan seperti yang korang dan kita semua dah sedia maklum ya. Pakej prihatin settle, pakej penjana ada yang masih ongoing lagi. Dan itu saja yang ada buat masa ni ya. Jadi buat masa ni tak ada lagi akan diadakan dalam tahun 2020 ni. Memang aku yakin tak akan ada pakej tambahan untuk wabak COVID-19 yang melanda negara kita ni. Perkara ni yang kita kena elakkan sebenarnya. Jangan naikkan angka kes di negara kita ni kepada tahap yang teruk seperti yang kita sentiasa update kita dapat tahu bahawa tiap hari ada kes baru dan ada kluster baru jadi kita jangan ingat COVID-19 ni macam slow down. Sebenarnya kita yang berfikir dia slow down, tapi sebenarnya kes masih aktif di luar sana Kalau korang perhati kalau korang meneliti berita-berita luar negara Indonesia, India, macam-macam, New Zealand, Australia pun dah mula mencatatkan peningkatan kes yang tinggi jadi mereka pun ada membuat lockdown jadi kita jangan ingat negara kita ni dah selamat Hari Raya Aidiladha baru je selesai dan aku harap tak adalah lepas ni kluster-kluster baru sebab apa kalau kes mencecah 3 angka, kita kena ingat reminder ni jika kes mencecah 3 angka maka kita akan kembali kepada PKP. Aku remind korang lagi sekali, PKP kalau cecah 3 angka kes. Jadi kalau cecah 3 angka kes, kita akan mengalami PKP dan kita janganlah terlampau berharap kerajaan akan mengadakan bantuan prihatin version yang kedua. Mana peniaga-peniaga pula mengharapkan GKP version yang kedua. Jawapannya memang telur ayam. Aku ulang lagi, telur ayam Kerajaan kita dah memperuntukkan berbilion dah daripada pakej prihatin, penjana dan BSH fasa yang ketiga ni lebih dah berbilion habis. Jadi kalau kerajaan terpaksa mengeluarkan dana tambahan kerana disebabkan wabak ni, memang negara kita akan menghadapi kesukaran. Pada Aidiladha yang baru je lepas berlalu ni, yang kita sama-sama sambut aku tengok banyak penjarakan sosial tak dipatuhi Kerajaan pun dah menegaskan penjarakan sosial tu diubah nama kepada penjarakan fizikal. Kenapa? Bila kita letak nama sesuatu prosedur tu, nama dia penjarakan sosial, dia bunyi dia macam tak tegas penjarakan sosial. Sosial ni dia related kepada masyarakat pada komuniti, hiburan, santai sosial media sosial apa semua jadi tak ada unsur ketegasan kat situ jadi sebab itulah kerajaan menukar nama tu kepada penjarakan fizikal. Bila tukar nama kepada penjarakan fizikal, bunyinya nampak lebih tegas penjarakan fizikal body to body tu kalau boleh penjarakan tu dinamakan kepada penjarakan fizikal. Jadi kat situ kita nampak kerajaan semakin ketat bermula 1 Ogos dah 2 hari dah. Banyak dah orang kena saman sebab tak pakai face mask masa memandu. Angkut anak bini belakang ramai seorang je pakai, yang lain tak pakai, kena saman. Jadi nampak kerajaan mengetatkan undang-undang ni. Sebab apa? Kerajaan tak nak kes meningkat.
tapi rakyat masih belum sedar. Jadi pada kesempatan video kali ni aku nak ingatkan pada kita bersama lah, termasuk diri aku kepada semua penonton dan juga diri aku sendiri bahawasanya ayat dah, bahawasanya dalam keadaan sekarang ni kita menempuh PKPP PKPP. P yang last tu maksud dia pemulihan. Kita sendiri bertanggungjawab bukan kerajaan je, kita sendiri bertanggungjawab untuk pulihkan balik ekonomi negara dan juga menurunkan kes. Itu yang sebenarnya Jadi kita memainkan peranan jadi kita lah anggota polis untuk diri kita, kita lah anggota tentera untuk diri kita, untuk pulihkan balik keselamatan negara Dan jikalau ada masyarakat kat luar sana, macam video aku yang lepas ada warga emas yang berharap akan mendapat bantuan lagi sekali, memang tak ada. Jangan, kerajaan tak ada nak menghulurkan lagi bantuan. Kerajaan dah hulur bantuan melalui pakej prihatin, pakej bencana, e-wallet RM50 pun dah boleh tebus Jadi kerajaan dah habis banyak dah Jadi kerajaan mengharapkan rakyat untuk membalas dengan cara ikut SOP. Mudah saja Jadi kalau angka dan kluster baru meningkat, itu bermaksud rakyat sendiri yang mengabaikan apa yang disarankan oleh kerajaan. Dan jika kita mengabaikan saranan kerajaan, adakah kerajaan akan menghulur bantuan lagi? Kau fikir-fikirlah. Ibarat kata orang, kita dah bagi yang terbaik kerajaan dah bagi yang terbaik untuk rakyat, tapi rakyat masih tak patuh. Adakah kerajaan akan terus menghulur sedangkan kes meningkat? Jadi renung lah apa yang penting sekarang ni ialah jaga keselamatan dan kesihatan diri dan keluarga itu yang penting. Dan bekerja lah seperti biasa. Jangan hanya mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan. Okey, kalau bantuan tu nak diberi, aku rasa mungkin selepas belanjawan bulan November bulan 11 belanjawan akan dibentang. Jadi sebelum belanjawan dibentang, aku tak rasa kerajaan akan terus menghulurkan bantuan tanpa henti. Ingat, kerajaan kita ni dah cukup baik dah. Dan kerajaan kita pun, negara kita ni bukannya negara yang besar, yang bukannya ada reserve simpanan yang banyak sangat duitnya. Dah banyak keluar dah ni sebenarnya. Kita sebagai rakyat tak alert berapa yang kerajaan dah keluar. Banyak Jadi kita janganlah berharap sangat akan diberi bantuan lagi kerana gelombang yang ketiga. Kalau boleh elakkan gelombang yang ketiga sebab gelombang yang ketiga ni akan mengakibatkan kemusnahan ekonomi, kemusnahan sosioekonomi yang teruk. Itu yang kita paling tak nak sekali. So, untuk penutup videonya, aku simpulkan kat sini bahawa sekiranya kes mencecah 3 angka, negara akan kembali kepada PKP. Dan jika negara kembali kepada PKP, kita janganlah berharap yang kita akan dapat bantuan BPN lagi sekali, akan dapat bantuan penjana lagi sekali. Kita jangan fikir yang kita akan restart balik apa yang kerajaan dah bagi. Kerajaan takkan buat macam tu. Kerajaan dah banyak dana dah keluar jadi last word daripada aku ialah kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita sendiri, kita jaga keselamatan dan pergerakan kita sendiri. Jangan buat benda yang boleh menyebarkan wabak COVID-19 ni kepada orang lain itu yang penting sekali. Kita kena ingat, kalau kerajaan bagi bantuan 1 juta seorang pun 1 juta setiap satu keluarga, tapi kalau korang semua sakit masuk ICU, tak guna Jadi biarlah kita sihat dan dapat mencari rezeki cara masing-masing. Itu saja daripada aku kali ni. See you guys in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching.